Hai semua, Wall Street mengakhiri minggu lalu dengan kenaikan sederhana. Ketiga-tiga indeks penanda aras melantun dari paras terendahnya lantas menamatkan kejatuhan 3 minggu berturut-turut dan menutup minggu dagangan lalu dalam kawasan hitam. Optimisme berkemungkinan berterusan minggu ini kerana sentimen pasaran kekal menaik. Walau bagaimanapun, sebahagian besar sentimen akan bergantung pada keluaran statistik makro baharu. Sebagai contoh, para pedagang sedang menunggu keluaran indeks harga pengguna Amerika Syarikat dengan penuh debaran. Laporan ini boleh memberikan petunjuk tentang langkah masa hadapan Fed mengenai dasar moneteri. Selain itu, Amerika Syarikat akan menerbitkan data jualan runcit serta indeks sentimen pengguna oleh Universiti Michigan. Pelabur di Wall Street akan memantau dengan teliti angka baharu kerana ia merupakan data laporan ekonomi kumpulan terakhir sebelum mesyuarat FOMC minggu hadapan. Fed dijangka akan menaikkan kadar utama sebanyak 75 mata asas untuk kali ketiga berturut-turut kerana ia masih berhadapan dengan inflasi yang berterusan. Tonton ulasan video kami dan dapatkan lebih banyak berita mengenai pasaran saham. Jangan lupa untuk meninggalkan maklum balas anda di ruang komen. Baiklah, mari kita mulakan. Minggu lalu, kalender ekonomi hampir tiada acara. Namun terdapat beberapa ucapan daripada penggubal dasar Fed mengenai keperluan untuk mengekalkan pengetatan agresif. Indeks saham AS memperoleh semula momentum pada hari Jumaat berikutan kenaikan dalam saham teknologi dan saham-saham lain. Selain itu, hasil bond perbendaharaan AS 2 tahun yang sensitif terhadap ulasan mengenai kadar faedah mencapai paras tertinggi 14 tahun. Penganalisis menganggap bahawa sentimen pasaran bertambah baik kerana pelabur terpaksa akur dengan jangkaan kenaikan kadar 75 mata asas pada bulan September selepas 3 minggu ketidaktentuan. Berdasarkan niaga hadapan, terdapat 87% kemungkinan kenaikan kadar sedemikian. Para spekulator berpendapat bahawa sebarang senario lain adalah mustahil pada ketika ini. Dengan inflasi yang terus meningkat, Bank Pusat perlu mengetatkan dasar moneteri secara agresif untuk mengekang inflasi. Christopher Waller berkata pada hari Jumaat bahawa pihak pengawasannya harus agresif dengan kenaikan kadar, sementara ekonomi masih boleh menyerap impaknya. Sehari sebelum itu, Jerome Powell mengesahkan bahawa keutamaan Fed adalah untuk mengekang inflasi yang melambung tinggi. Sementara itu, keluk hasil telah menyongsang dengan lebih ketara. Pelabur cenderung menganggap penyongsangan itu sebagai tanda bahawa kemelesetan di AS mungkin berlaku dalam tempoh 1 atau 2 tahun akan datang. Jumaat lalu, Dow Jones meningkat sebanyak 1.1%, indeks S&P 500 meningkat sebanyak 1.5%, dan Nasdaq melonjak lebih daripada 2%. Minggu lalu, Dow Jones meningkat sebanyak 2.6%. Pelabur pada ketika ini sedang menyemak semula portfolio mereka kerana harga pengguna dijangka menurun semula. Indeks harga pengguna pada bulan Ogos dijangka perlahan kepada 8.1% daripada 8.5% pada bulan Julai. Jika bacaan meningkat secara tidak dijangka, ia boleh mencetuskan permintaan untuk aset selamat dan memberi tekanan ke atas saham. Walau bagaimanapun, turut terdapat faktor asas positif yang boleh membantu pasaran saham mengekalkan kecenderungan kenaikan harga untuk beberapa waktu. Ekonomi AS telah menunjukkan daya tahan ketika ekonomi besar lain berada di ambang kemelesetan. Pada hari Isnin, Wall Street cuba melanjutkan rally seperti Jumaat lalu. Para pedagang bull berharap data CPI akan mendedahkan bahawa inflasi akhirnya berada di kemuncaknya. Menurut Reuters, penurunan harga petrol berkemungkinan membawa kepada penurunan dalam indeks IHP sebanyak 0.1% secara bulanan. Tidak termasuk petrol, CPI teras dijangka meningkat sebanyak 0.3% seperti bulan Julai. Oleh itu, walaupun indikator turun lebih rendah, ia berkemungkinan penurunan sederhana.
Di samping itu, penganalisis mengingatkan pelabur supaya tidak meletakkan harapan besar pada laporan tersebut. Pada bulan Oktober dan bulan-bulan seterusnya, terdapat kemungkinan satu lagi lonjakan. Inilah sebabnya mengapa turun naik di Wall Street berkemungkinan berterusan. Namun begitu, pelabur mungkin membuat tindak balas berbeza terhadap data CPI. Bagaimanapun, bacaan yang lebih lemah daripada jangkaan boleh menghidupkan semula harapan untuk kenaikan 50 mata asas pada bulan September. Bagi indeks S&P 500, ia menghampiri garisan pivot menandakan kebarangkalian kenaikan selanjutnya. Banyak badan pemikir termasuk UBS meramalkan bahawa S&P 500 akan meningkat melebihi paras 4,200 pada tahun 2023. Dalam masa terdekat, potensi menaik adalah agak terhad. Pada akhir minggu lalu, S&P 500 berjaya membuat lantunan semula sebanyak 3.6%. Walau bagaimanapun, memandangkan turun naik yang tinggi dalam pasaran saham adalah agak tidak wajar untuk mengharapkan kenaikan stabil berjangka panjang. Oleh itu adalah lebih baik untuk bersiap sedia untuk sebarang perubahan baharu. Fed secara meluas dijangka menaikkan kadar faedah sekurang-kurangnya 100 mata asas menjelang akhir tahun ini. Terdapat kemungkinan peningkatan yang lebih agresif jika inflasi tidak perlahan seperti yang dijangkakan oleh penganalisis. Oleh kerana kadar tunai akan kekal tinggi untuk jangka masa yang panjang, senario garis dasar untuk Wall Street membayangkan turun naik selanjutnya. Keuntungan korporat yang lebih rendah dan angka lalai yang lebih tinggi daripada jangkaan sepanjang tahun hadapan. Berdasarkan petunjuk teknikal, trajektori masa hadapan kelihatan agak jelas. Jurang kenaikan harga mungkin berlaku di tengah-tengah gabungan peristiwa dan faktor tertentu. Setakat ini, kenaikan harga telah berjaya mempertahankan tahap sokongan berpotensi pada paras 3,900. Jika indeks disatukan di atas tahap ini, ia akan dapat menguji paras 4,115 sehingga 4,160. Selepas itu, indeks mungkin mencecah paras 4,200. Sebagai alternatif, jika indeks S&P berada di bawah paras 3,900, senario kenaikan harga akan terbatal. Harga mungkin menghampiri jurang kenaikan harga sebelumnya pada paras 3,790. Kemudian ia boleh merosot ke paras terendah bulan Jun pada paras 3,630. Tahap rintangan terletak pada paras 4,063 dan seterusnya pada paras 4,120. Nasdaq 100 berteknologi tinggi merosot seketika akibat pengetatan monetary turut membuat lantunan minggu lalu. Indeks mencatat keputusan terbaik meningkat sebanyak 4.1%. Minggu baru ini ia akan menjadi agak meriah, namun rally selanjutnya di Wall Street menjadi persoalan. Fed hampir tidak akan mengubah pendiriannya walaupun inflasi menjadi perlahan. Pembuat dasar Fed telah menjelaskan tentang perkara itu. Perhimpunan dalam pasaran saham kelihatan seperti pembetulan menaik, sebahagiannya dicetuskan oleh keadaan terlebih jual. Selepas ucapan Powell di Jackson Hole, saham-saham telah meningkat dengan ketara. Oleh itu, hampir tiada potensi peningkatan untuk pemulihan jangka pendek. Selain daripada laporan CPI, pelabur turut menjangkakan dagangan lewat malam yang berlaku pada hari Jumaat ketiga setiap bulan apabila 3 jenis sekuriti tamat tempoh. Selain itu, turut terdapat beberapa lelongan perbendaraan yang boleh menjejaskan pergerakan hasil bond dan saham. Peristiwa ini boleh memberi impak yang lebih besar kepada pasaran saham berbanding penerbitan data inflasi. Para pelabur turut akan mencerna laporan pendapatan Oracle dan Adobe. Drama Twitter nampaknya masih belum tamat. Saham syarikat media sosial itu jatuh pada hari Isnin hampir 2% kepada $41.37. Saham syarikat itu kini didagangkan pada $37.45 bagi satu unit, jauh di bawah harga tawaran emas sebanyak 54.20.
Konflik antara dua pihak berterusan. Pada hari Isnin, peguam Twitter berkata bahawa percubaan jutawan itu untuk melarikan diri dan tidak sah dan salah sehari sebelum pemegang saham syarikat mengundi perjanjian $44 bilion. Twitter dan Elon Musk akan bersemuka di Mahkamah Chancery Delaware pada 17 Oktober akan datang. Sekian saja buat masa ini. Langgan saluran kami dan teruskan memantau perkembangan pasaran. Terima kasih dan jumpa lagi.